had waktu operasi bagi premis perniagaan, had masa dimansuhkan. Premis boleh melaksanakan waktu operasi masing-masing mengikut syarat lesen operasi premis tersebut. Ini bermakna rakyat boleh makan di kedai makan selepas jam 12.30 malam. Ada kedai, ada restoran yang membuka selama 24 jam. Itu juga dibenarkan. Di dalam sewaktu bulan Ramadan, kita tahu ramai yang bersahur di luar, di restoran-restoran. Jadi oleh kerana restoran dibenarkan dibuka sehingga 24 jam, tertaluk kepada syarat lesen seperti yang saya sebutkan, maka ianya boleh mempermudahkan umat Islam untuk bersahur di restoran-restoran. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan, tetapi dikecualikan untuk kawasan terbuka yang tidak sesak dan tiada perhimpunan ramai. Tambahan pula MySejahtera, MySJ Trace diwajibkan untuk tempat tertutup yang dipenuhi tetamu ataupun pengunjung. Aktiviti solat jemaah di masjid atau surau atau upacara sembahyang di rumah ibadah selain daripada Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan sosial. Ini isu besar yang diperkatakan oleh rakyat yang mahukan di masjid waktu sembahyang jemaah atau sembahyang Jumaat sekalipun rapatkan sah. Jadi imam selepas ini boleh mengatakan rapatkan sah kerana kita tidak lagi menetapkan perlu ada 1 meter penjarakan sosial. Walau bagaimanapun, saya nak sebut walau bagaimanapun. Oleh kerana di dalam Perlembagaan Persekutuan, perkara yang berkaitan dengan agama Islam adalah terletak di bawah kuasa negeri, di bawah kuasa sultan di negeri-negeri, maka walaupun saya menyebutkan tentang tiada penjarakan sosial lagi, itu adalah cadangan daripada Kerajaan Persekutuan, tetapi penentuan akhirnya adalah terletak kepada tangan Kerajaan Negeri. Kalau Kerajaan Negeri ingin menetapkan, Majlis Agama Negeri ingin menetapkan perlu ada penjarakan sosial, kita serahkan kepada negeri kerana itu adalah hak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Mengenai keperluan vaksinasi, had kapasiti pekerja yang sebelum ini bergantung kepada liputan vaksinasi dimansuhkan. Semua individu dibenarkan merentas negeri tanpa mengira status vaksinasi mereka. Ya, jadi tak timbul ada booster ke tidak ada booster ke, mereka boleh untuk merentas negeri dan sebagainya. Begitu juga dengan pekerja-pekerja, ya, yang sebelum ni dihadkan dari segi jumlah pekerja dan sebagainya, sekarang tiada had lagi, dan juga tanpa bergantung kepada vaksinasi yang mereka terima. Sebelum ini terdapat had kapasiti 50% untuk aktiviti yang melibatkan perkumpulan ramai. Dengan pengumuman peralihan kes endemik, had tersebut akan dimansuhkan secara menyeluruh, bermakna tiada lagi had kapasiti 50%, tetapi penjarakan fizikal yang munasabah perlu juga dilaksanakan. Jadi kalau dulu ada majlis kahwin, majlis kenduri kahwin, kita hadkan kalau di dewan di hotel, di ballroom di hotel-hotel, kita hadkan 50% kapasiti. Sekarang ni tidak ada, kita mansuhkan had kapasiti 50% tersebut. Jadi bebas, tapi perlu ada penjarakan yang munasabah di dalam dewan tersebut. Satu lagi berita yang saya nak umumkan, saya percaya dinanti-nantikan selama ini, iaitu kerajaan memutuskan supaya sempadan negara dibuka
pada 1 April 2020 ini. Ya. Jadi keputusan ini dibuat berdasarkan kepada 3 perkara asas, iaitu pertamanya ia berpandukan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19. Yang kedua, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara-negara lain. Ketiga, memberikan keselesaan kepada pengembara dan tidak merumitkan perjalanan mereka. Yang paling penting, Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semula. Dengan pembukaan semula sempadan negara ini, rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah kini boleh keluar masuk negara seperti biasa, serta dibenarkan untuk pergi ke mana-mana negara yang turut membuka pintu sempadannya kepada pengembara luar. Dalam masa yang sama, rakyat luar negara dengan dokumen perjalanan yang sah juga boleh melakukan pergerakan keluar masuk ke Malaysia tanpa perlu lagi memohon My Travel Pass yang akan dimansuhkan. Sebaliknya, hanya perlu muat turun dan mengaktifkan aplikasi My Sejahtera serta melengkapkan pre-departure from melalui fungsi Traveller dalam My Sejahtera. Walau bagaimanapun, mengambil kira situasi penularan COVID-19, terutamanya gelombang Omicron yang masih melanda negara kita dan kebanyakan negara di seluruh dunia, terdapat beberapa prosedur yang wajib dipatuhi sama ada rakyat Malaysia sendiri maupun pengembara luar yang ingin masuk ke Malaysia. Bagi yang menerima vaksinasi lengkap, dua dos vaksin, tiada keperluan untuk menjalani sebarang tempoh kuarantin dan hanya perlu melalui ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR 2 hari sebelum berlepas serta ujian RTK antigen profesional dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan. Bermakna bila sampai ke KLIA airport, mereka perlu membuat RTK antigen dalam masa 24 jam. Sama ada di airport ataupun di luar. Ya, di luar. Bukan mesti di airport. Ada pilihan. Tapi dalam masa 24 jam mesti ambil RTK antigen. Bagi status vaksinasi lain seperti tidak menerima vaksin atau sebab perubatan yang tidak menerima sebarang vaksinasi, Menteri Yang Berhormat Menteri Kesihatan akan memperincikan prosedurnya untuk makluman umum besok. Ya. Kementerian yang berkaitan juga akan mengeluarkan senarai SOP pembukaan sempadan negara ini secara terperinci dalam waktu terdekat, terutamanya berhubung dengan prosedur di pintu masuk antarabangsa, darat dan juga laut. Pada itu juga saya juga ingin memaklumkan bagi negara yang masih menutup pintu sempadannya, rakyat masih boleh memanfaatkan kaedah Vaccinated Travel Lane ataupun VTL yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Malaysia dengan negara-negara yang terbabit. Seperti ramai yang sedia maklum, buat masa ini VTL telah dimanfaatkan dengan Singapura sejak tahun lalu dan dalam masa terdekat pula, seperti yang saya umumkan baru-baru ini, VTL turut dimanfaatkan untuk melaksanakan pergerakan keluar masuk antara Malaysia Thailand, Malaysia Brunei dan Malaysia Indonesia. Jadi ada dua kategori ya. Mana-mana negara yang telah pun membuka sepenuhnya sempadan mereka dan kita pun dah membuka penuh sempadan kita, jadi kita boleh bergerak bebas ke negara mereka dan mereka datang ke negara kita. Tetapi beberapa negara masih belum membuka pintu masuk mereka. Seperti Indonesia misalnya, Singapura. Jadi VTL masih digunakan.
Diharapkan rakyat yang ingin memanfaatkan pembukaan sempadan negara dapat melaksanakannya mengikut garis panduan yang ditetapkan demi keselamatan diri, orang sekeliling serta negara secara keseluruhannya. Jadi pihak kerajaan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh ahli keluarga Malaysia yang cekal, tabah, kuat semangat dan berdisiplin dalam mematuhi SOP serta menyokong siap inisiatif kerajaan dalam memerangi COVID-19. Tanpa sumbangan keluarga Malaysia, negara tidak akan boleh beralih ke fasa peralihan endemik. Ya. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. YB-KJ akan mengumumkan lebih detail mengenai SOP dan perkara-perkara yang berkaitan. Mungkin Datuk Seri Syam juga akan mengumumkan perkara-perkara yang lain. Jadi kita percaya dengan pembukaan sempadan negara ini bukan saja memberikan kebebasan kepada rakyat kita untuk keluar negara dan juga rakyat negara lain datang ke Malaysia, tetapi kita percaya tindakan ini, pengumuman ini akan meningkatkan ekonomi kita, dan kita percaya industri pelancongan yang begitu terkesan akibat daripada penutupan sempadan ini boleh dibuka sepenuhnya dan akan memberikan manfaat kepada industri pemain-pemain industri pelancongan. Tak ada soalan